Orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya Dajjal. Apatah lagi nak mengatakan dia sebagai Tuhan. Tak layak langsung, sebab dia makhluk juga. Dia, kita nak faham Dajjal ni apa dia? Senang saja. Siapa Dajjal? Makhluk yang, antara makhluk yang Allah cipta. Tujuan Allah cipta Dajjal untuk apa? Ujian. Sebagai apa dia? Tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Kita baca pada kitab Kiamat Hampir Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tajuk pada malam ini iaitu cara untuk selamat daripada fitnah Ad-Dajjal. Yang ni tajuk yang kira penting. Bagaimana cara untuk kita selamat daripada fitnah Ad-Dajjal. Ni tajuk yang penting. Kata tuan pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat dari fitnah Dajjal ini. Untuk selamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada fitnah Ad-Dajjal ini, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan ilmu, nasihat, panduan kepada kita umatnya. Kalau kita pegang kepada kaedah nasihat, panduan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka insya-Allah kita akan selamat daripada fitnah Dajjal ini. Cara-cara itu ialah yang pertama. Maknanya tuan pengarang kitab ni dia memberikan kesimpulan berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis yang begitu banyak yang menyatakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, jadi kesimpulannya ayat yang diberikan oleh tuan pengarang yang pertama ialah apa dia? Yang pertama, kaedah nak selamat daripada fitnah Dajjal, yang pertama, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta. Ini yang paling penting sekali cara nak selamat. Ketahuilah, fahamilah bahawa Dajjal itu adalah pendusta. Yang ni kita kena tanam dalam fikiran kita. Yang ni kena tanam dalam jiwa kita, tanam secara tanam yang mampat. Tanam betul-betul dalam jiwa kita, dalam hati kita, katakan bahawasanya Dajjal ini adalah si pendusta dan pembohong, serta mempunyai beberapa kelemahan yang ketara sekali. Yang ni kita kena tanam dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, fahamilah, pegangilah bahawa Dajjal ni pendusta, pembohong. Biar dia cakap apa sekalipun, biar dia turunkan apa sekalipun, biar dia tunjukkan apa kelebihan sekalipun, dia turunkan hujan, dia hidupkan orang mati, dia boleh memberikan kita kekayaan makanan, minuman dan sebagainya, kemewahan, maka itu semua adalah apa dia? Sihir yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ia adalah tipu daya belaka, pembohongan belaka. Baik. Jadi apakah kelemahan si Dajjal ini? Di antaranya ialah buta mata sebelah kanan. Kita cerita dah bagaimana sifat-sifat Dajjal ni, mata sebelahnya buta. Mata sebelahnya buta. Dia tak jadi buta. Dia belum jadi buta ketika mana dia mengaku sebagai Nabi. Dia tak buta lagi. Tetapi dia buta dan terserlah tulisan kafarah ketika mana dia mengaku je dia Tuhan, maka barulah Tuhan zahirkan tulisan kafarah. Baru dia jadi buta, barulah mata kiri dia jadi tersembul, barulah dia punya dahi dia antara kedua mata dia keluar tulisan kafarah. Setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Sebelumnya dia macam orang biasa saja, tidak ada kafarah. Masa tu lagi dia apa? Dah ramai pengikut.
Tapi bila sampai ke muncak, bila dia mengaku dia tu sebagai Tuhan, maka barulah Tuhan zahirkan kelemahan dia. Jadi di antaranya ialah buta mata sebelah kanan. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela yang jelas dapat dilihat di mukanya itu. Kita belajar dalam tauhid. Tauhid apa? Tauhid sifat 20, iaitu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ingat ya, kita kalau dalam bidang usuluddin, dalam bidang tauhid, kita berpegang kepada apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita diajar tentang sifat 20. Yang mana kita akan belajar insya-Allah selepas daripada habis kitab idaman penuntut ni, kita akan masuk kitab Jawi, kitab Misbahul Munir, itu kita akan talaqi kitab tu pula insya-Allah, dalam memenuhi tuntutan fardu ain bagi ilmu tauhid pula insya-Allah. Nampak? Jadi kita akan diajar dalam tu yang disusun oleh para ulama sifat 20. Dalam sifat 20 ni apa dia? Ada sifat yang kita panggil Allah Taala ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan. Apa maksud mukhalafah? Bersalahan Allah Ta'ala ni dengan yang baru. Apa yang baru? Makhluk. Makhluk ni apa dia? Lil hawadith, yang baru. Dalam perbahasan ilmu tauhid, ada satu sifat yang dipanggil apa dia? Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa maksud mukhalafatuhu? Mukhalafah, bersalahan Allah ni dengan apa dia? Dengan makhluk. Bersalahan dari segi apa? Tuhan itu tidak berupa. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Mana-mana makhluk. Jangan bayangkan Tuhan ni ada tangan. Jangan bayangkan Tuhan ni ada muka, ada wajah. Jangan bayangkan Tuhan ni duduk seperti mana kaum Wahabi faham. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka faham Tuhan duduk di atas arasy. Ini semua iktikad yang kufur. Ijma' ulama kata, barang siapa yang ada iktikad Tuhan ni berupa, Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada jari, Tuhan ni ada wajah, Tuhan ni boleh duduk atas kursi, maka iktikad yang macam ni iktikad yang keluar daripada pahaman sunnah wal jamaah dan iktikad yang jatuh kafir. Siapa yang ada iktikad macam tu? Ingat? Itu dia. Jadi apabila kita sebab tu saya kata begini, kalau orang tak mengaji sifat 20, dia kenal tak Tuhan? Tujuan kita belajar tauhid tu apa? Sifat 20 tu. Kita nak kenal sifat Allah. Berapa sifat Allah tu? Sekurang-kurangnya kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 13. Sekurang-kurang. Imam Abu Mansur Al-Maturidi tambah jadi 20. Itu dia panggil sifat 20. Jadi sekurang-kurangnya nak bagi lepas yang fardu ain, sekurang-kurangnya kena tahu 13 sifat tu. 13 sifat wajib, 13 sifat mustahil bagi Allah. Satu sifat harus. Itu kita belajarlah nanti. Nak katanya, kalau tak belajar ilmu sifat 20 ni, dia nak kenal Tuhan macam mana? Nampak? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pendiri bagi apa dia? Pengasas dan pendiri bagi sifat 20 ni. Begitu juga dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab tu dipanggil apa dia? Aqidah Asy'ariyah wa Maturidiyah. Dua orang imam ni. Apa dia? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam ni adalah pengasas bagi memudahkan, bukan pengasas, bukan menciptakan tauhid. Tauhid tu ada dah zaman Rasulullah dulu. Dalam Quran dah ada dah. Cuma dua imam ni dia bawa keluar, dia gali dia bawa keluar, lalu dirumuskan dalam bentuk sifat 20 bagi Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jadi 13. Jadi kalau kita belajar sifat 20, kita belajar sekarang 13 saja, lepas fardu ain. Tapi yang terbaiknya ikutlah ulama susun dah kan. 13 sekurang-kurangnya, yang lengkap 20. Tapi kalau dia sampai 13, lepas dah fardu ain dia. Jadi nak katanya dalam sifat 20 sifat wajib bagi Allah ni, kita akan belajar satu sifat yang namanya mukhalafah. Apa mukhalafah ni? Tuhan bersalahan. Allah zat yang bersalahan dengan makhluk. Bersalahan dari sudut apa? Kalau apa dia? Lil hawadith, yang baru.
Maksudnya apa? Allah tidak berupa. Dalilnya apa? Kita keluar dalil pula. Dalil yang mengatakan Allah tidak berupa ni. Sebab tu barang siapa yang mengatakan Tuhan itu serupa dengan makhluk, kafir. Faham? Jadi nak katanya, kalaulah dia tak nak mengaji ilmu tauhid yang diwajibkan, yang disusun oleh para ulama ni, tak kira kitab mana pun, kan? Kalau dia tak belajar, dia kenal tak Tuhan ni, sifat Tuhan? Tak kenal lah. Katanya dia, pernah dengar tak apa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Apa benda tu? Dia bertanya apa benda pula? Kalau kita dah dengar ni, tahu dah mukhalafah ni bersalahan Tuhan dengan makhluk. Nampak? Bersalahan. Maksudnya Tuhan tak sama. Jangan menyamakan, jangan sekali-sekali. Tapi nak katanya, kalau kita tak mengaji sifat 20, yang digali oleh dua orang imam ni daripada Quran dan hadis Nabi, siap susun untuk memudahkan kita umat akhir zaman ni belajar saja. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ni kenal Tuhan yang kita sembah, supaya benar penyembahan kita ni kepada Allah dalam erti kata yang sebenar, pengenalan yang sebenar. Kalau kita sembah Allah, dalam hati kita i'tiqad Tuhan ni macam patung kot. Macam mana? Dia sembah Allah, tetapi dia membayangkan Tuhan ni macam tok pekong. Sudah. Tak ke tu kufur? Tu sebab kena mengaji. Kalau dia tak mengaji, dia membayangkan Allah ni, dia bukan tak sembahyang, bahkan dia ahli sembahyang, tahajud tak pernah tinggal, tapi dia membayangkan Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada belalai, Tuhan ni ada tanduk. Sudah. Habis. Bila Dajjal besok datang, apa cerita? Kalau dia ada i'tikad macam tu, kalau tak belajar, dia tak kenal Tuhan, tak kenal dalam erti kata sebenar-benar pengenalan yang dirumuskan oleh para ulama, yang berkesinambungan sampai pada Rasulullah. Kalau dia salah i'tikad, macam mana? Dajjal datang besok. Dajjal datang dengan apa? Dengan apa dia kata seperti ni? Di antaranya buta mata sebelah. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela. Ayat ni kena faham. Bukan Tuan Pengarang ni tidak memaksudkan seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela. Bukan maksud Tuan Pengarang ni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang mukhalafah. Nampak? Tidak menyamai, tidak menyerupai dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Cuma ayat dia ni maksudnya begini. Dia kata apa? Seandainya dia sebagai Tuhan, seandainya Dajjal itu sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela. Jadi antara cacat cela itu apa? Tuhan tidak berupa. Itu cacat cela. Kalau engkau boleh mengaku engkau sebagai Tuhan, dalam ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan tu tidak berupa. Kalau engkau ni dah berupa, ada tangan, ada apa? Ada kaki, ada tubuh badan. Sebab Dajjal ni kan dia macam dia makhluk, dia manusia. Dia manusia. Jadi kalau kita tak mengaji, kita tak tahu ya ke Tuhan? Ya kot. Kalau tak mengaji. Sebab selama ni i'tikad macam tu. Dia fahamkan apa? Tuhan tu berupa, ada tangan, ada kaki. Ya dah Tuhan ni kot. Nampak special ni dia. Boleh turunkan hujan. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Tu. Jadi kena fahamkan ayat ni Ayat Tuan Pengarang ni, seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela. Bukan maknanya cacat cela tu Dajjal kan buta mata kanan, tersembul mata sebelah. Jadi buruklah rupa dia. Jangan fahamkan ayat dia ni ialah kalaulah Dajjal ni betul Tuhan, sudah tentulah dia akan menjelma sebagai manusia yang handsome. Faham tak? Ayat ni. Seolah-olahnya kita akan faham, kalau kita tak faham murad Tuan Pengarang ni, seolah-olahnya Dajjal ni kan buruk rupa dia. Kalau dia betul Tuhan, sudah tentulah tak ada cacat cela. Kita fahamkan, masih lagi Tuhan ni berupa. Bukan macam tu, faham tak? Termasuklah dia kata sini, dia kata apa? Termasuklah seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat cela yang jelas dapat dilihat di mukanya itu.
Cacat celanya apa? Engkau berupa sebagai makhluk tu pun itu dah kira cacat cela. Apatah lagi engkau berupa dengan satu makhluk yang buta, lagilah cacat celanya. Nampak? Tapi nak katanya tetap Allah Ta'ala adalah zat yang apa dia? Mukhalafah. Bersalahan Allah Ta'ala ni. Kalau apa dia, kita jangan bayangkan, jangan kita iktikadkan, jangan tanam, jangan faham, jangan yakin Tuhan ni berupa. Jangan tasyabuhkan Tuhan ni dengan rupa. Tasyabuh ni maksudnya menyerupakan, membayangkan. Bila kita sembahyang, membayangkan Allah ni seperti ada kepala cahaya kot. Tak boleh. Tak boleh. Jadi untuk lebih lanjut kita akan bahas dalam bab tauhid nanti, mukhalafah. Okey. Habis tu ada orang kata, habis tu Tuhan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, Tuhan apa? Allah Ta'ala yadullah, tangan Allah atas tangan mereka tu, nak faham macam mana tu Ustaz? Ada dalam Quran, bahkan dia memang surah daripada surah Al-Quran, ayat daripada surah Al-Fath. Surah Al-Fathu. Nah, dalam tu ada sebut yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, yada ni maksudnya apa? Tangan. Yadullah, tangan Allah. Fawqa aydihim, atas tangan-tangan mereka. Nak faham macam mana tu Ustaz ayat ni? Tu. Dasarnya tetap balik pada tadi, mukhalafah. Bila kata mukhalafah, janganlah kita memahamkan yadullah, tangan Allah tu ada jari, ibu jari, tangan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jangan faham gitu. Sebab kalau kita faham tangan pada makna zahir, yadullah, tangan Allah atas tangan mereka, maksudnya apa dia? Macam ni adalah umpamanya. Ni tangan manusia, ni tangan kita. Tangan Allah atasnya. Kalau faham ada makna zahir, ni ayat Quran tu. Ayat Quran ni kata begini. Sebab itu orang Wahabi dia tak tafsir. Dia tak takwil ayat ni. Dia kata apa? Kalau Allah dah kata tangan dah. Apa kita kena takwil ke itu ke ini? Nampak? Ini menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni kalau tak belajar jadi apa? Bengong tak? Bengong. Maksudnya dia punya fahaman boleh jadi salah. Kalau kita belajar dengan Ustaz Wahabi, dia ajar tafsir Quran. Dekat masjid lagi dia ajar. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yadullah, ini kita belajar tafsir Quran. Kena pula ayat tu tafsir tentang yadullahi fawqa aydihim. Yang ajar ni pula Ustaz Wahabi pula. Jangan ramai ini mengaji Jordan. Ada PhD, dia pula ajar. Kita ni orang awam dengar je lah. Takkanlah ustaz ni diajar benda salah. Yang ajar ni PhD Jordan, balik Jordan, mengaji dengan syekh-syekh Arab belaka. Kita atas satu kita percaya. Dengar pula dia cakap, cakap sedap ustaz ni cakap, dia mengajar ustaz ni sedap cakap. Tiba-tiba dia mengajar yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ni tuan-tuan, ulama kata apa? Disebut ulama. Ulama kata apa? Tak usah ditakwil. Kalau Tuhan kata tangan dia, tangan Allah tu tanganlah. Cuma tangan tu tak sama macam tangan tuan-tuan lah. Tangan tuan-tuan kuku ada cagu. Kat kuku tu kotor, hitam, tak panjang, tak tangan tuan taklah macam tu. Tapi tangan tu tangan lah. Tengok. Nampak? Ni tauhid mana ni? Tauhid Wahabi. Sedang kita dalam tauhid sifat 20 dia ajar apa? Tu tadi sifat tu. Mukhalafah. Tu kita akan bahas itu tu. Jadi yadullah, nak faham yadullah, tangan Allah dan tangan mereka tu, kena faham dulu maksud ayat tu apa. Lepas tu kena cerita ayat tu asbabun nuzul, sebab turun ayat ni ceritanya apa. Kena faham tu dulu. Lepas tu masuk tangan tu baru takwil. Kena takwil. Ayat mutasyabihat kena takwil. Kalau tak takwil, kita pegang makna zahir, kufur. Nampak? Tu kita cerita nantilah insya-Allah. Jadi nak katanya jalan yang paling selamat, yang pertama Nabi kata apa? Kena tanam dalam fikrah kita, fahaman kita, Dajjal ni pembohong. Apa pembohongan yang dibawa? Dia mengaku dia Tuhan. Pembohonglah tu. Tuhan mana ada rupa.
Tuhan mana berupa. Kan? Sebab itu Tuan Pengarang ni kata apa dia? Kelemahan yang ketara sekali. Tapi kalau orang bodoh, jahil, tak nak mengaji, menyombongkan diri, tak nak mengaji, rasa dah pandai, sifat 20 tak payah belajar. Tak payah belajar. Nah, kecil-kecil dulu dah belajar, cukuplah. Nampak? Kalau stay dengan pendirian macam tu, keluar Dajjal besok, tak mengaji sifat 20, dia akan faham apa dia. Nampak? Padahal tipu daya Dajjal ni sangat lemah. Bila kita dah kenal kan, dah kenal sifat 20 yang kita belajar, Tuhan ni mukhalafah tau, bersalahan. Kita boleh tolak tak? Boleh tolak dengan ilmu. Lepas tu ulama kata wajib mengaji. Tak mengaji, jawabnya tak kenal lah Tuhan. Tuhan yang kita sembah ni kita bayangkan berupa habis kita. Sia-sia sembahyang tak sah, habis tak sah mereka. Walaupun pada syarak, pada fiqh sah, pada iktikad dia tak sah. Nampak? Kerana bahkan boleh jadi kufur pula, kafir terus. Habis tak ada apa. Baik. Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memperhatikan kekurangannya ini. Dia takut pada orang jahil sekalipun. Sebab apa? Nanti takut dia punya apa? Dia punya kecacatan dia dapat dilihat oleh siapa? Oleh orang, walaupun orang ni jahil. Oleh kerana itu, apabila ia selesai memfitnah orang di suatu tempat, ia akan segera beredar dari situ. Ia takut ada orang yang meneliti keaibannya ini. Nampak? Baik, yang kedua, untuk selamat dari fitnah Dajjal, berdasarkan kepada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, tertulis di dahinya perkataan kafara, yang bererti ia adalah seorang yang kafir, di mana tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap orang Islam, sama ada dia pandai baca ataupun tidak pandai baca. Jadi orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya Dajjal, apatah lagi nak mengatakan dia sebagai Tuhan. Tak layak langsung, sebab dia makhluk juga. Kita nak faham Dajjal ni apa dia? Senang saja. Siapa Dajjal? Makhluk yang antara makhluk yang Allah cipta. Tujuan Allah cipta Dajjal untuk apa? Ujian. Sebagai apa dia? Tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Itulah penzahiran penciptaan Dajjal ni, tu dia. Tapi dia pula mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan tu adalah sebagai apa? Ujian buat umat Islam. Siapa yang lemah iman dia, siapa yang jahil, siapa yang tak mengaji, maka kemungkinan besar kalau tiada pertolongan dan rahmat Allah, dia akan terikut dan terpengaruh dan mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Yang ketiga, kata Tuan Pengarang, yang ketiga, cara untuk selamat dari fitnahnya, menghindarkan diri daripadanya, sama ada pergi ke Makkah atau Madinah. Kalau maksudnya menghindarkan diri daripada Dajjal ni, sehingga kan Tuan Pengarang kata sama ada pergi, lari ke Makkah atau lari ke Madinah. Sebab apa? Makkah dan Madinah adalah dua tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Kalau ada upaya, kita boleh lari ke Makkah dan Madinah. Tapi kita ni tak tahu. Akan datang, kita tak tahu. Adakah kita masih stay lagi kat sini? Itu wallahualam. Tetapi kita sebut dah cerita hari itu, bagaimana kalaulah di awal kitab ni kita cerita hari itu, kalau kita dengar tentang cerita apa dia, Imam Mahdi di bai'ah, maka berbai'ahlah dengan Imam Mahdi walaupun terpaksa merangkak-rangkak di atas salji. Itu menunjukkan apa? Kalau kita dengar berita Imam Mahdi sudah dizahirkan secara benar, pasti dan sahih, maka berusahalah untuk lari ke sana, pergi hijrah ke Mekah untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi dan jadi pengikut Imam Mahdi. Kalau kita berada dalam kelompoknya, insya-Allah selamat tu. Jadi nak katanya, adakah akan datang kita masih stay lagi kat sini, tanah air kita ni? Wallahu alam. Cuma ada tuntutan, ada anjuran. Kalau Imam Mahdi besok sudah dinyatakan, dizahirkan, berusahalah Nabi kata, walaupun terpaksa merangkak-rangkak. Nampak? Walaupun terpaksa merangkak, itu menunjukkan tuntutan supaya pergi ke Imam Mahdi adalah satu tuntutan yang dianjurkan sangat-sangat. Tu.
Kalau boleh jadi tentera Imam Mahdi. Atau duduk di rumah, stay at home. Dan jangan bergaul langsung dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal, dan hendaklah ia menghalang golongan perempuan dari keluar rumah, kerana kebanyakan pengikut Dajjal ini dari kalangan orang jahil dan golongan perempuan seperti disebutkan dalam hadis. InsyaAllah kita sambung pada malam besok. Wallahu a'lam.